Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita mula dengan kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung pengajian dalam kitab Minhajul Talibin, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini pengajian yang barakah, yang mana dengannya insya-Allah dosa-dosa kita diampunkan dan Allah mengkabulkan segala hajat dan menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa, dan menjadikan kita di antara mereka-mereka yang mengingatinya pada tiap-tiap masa dan keadaan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita husnul khatimah dan mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka pengajian kita pada minggu yang lepas, kita sedang membicarakan berkenaan dengan sunnah-sunnah wudu, dan akhir sekali penulis menukilkan doa bagi selepas kita menunaikan ini wudu. Ada perkara yang mungkin saya terlepas pandang adalah berkenaan dengan bagaimana kita mengangkat tangan bila kita berdoa selepas wudu. Ini saya terlepas ya. Ada perkara yang penting di sini perlu kita faham berkenaan dengan cara mengangkat tangan selepas ini kita apabila kita membaca doa wudu. Maka seperti mana diriwayatkan bahawasanya Nabi SAW apabila dia mengambil wudu, bila dia membaca doa ini, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadikas salihin, maka dia mengangkat tangannya hatta yura ibtaihi. Disifatkan bahawasanya dia mengangkat tangannya sehingga dapat dilihat keputihan ketiaknya. Maka maksudnya adalah dia mengangkat tangannya, ya. Kalau satu orang ini misalan dia mengangkat tangan sehingga keputihan ketiak nampak-nampak, ini maksudnya dia mengangkat tangannya begini. Maka ada dua tempat yang mana ada beberapa tempat yang mana Nabi bila berdoa mengangkat tangannya begitu. Salah satu adalah selepas mengambil wudu. Dan perkara yang kedua adalah memandang ke langit, ya. Jadi mungkin antum take note. Perkara yang pertama sekali, ini adalah berkenaan dengan membaca doa wudu, ya. Perkara yang pertama sekali adalah mengangkat tangan. Perkara yang kedua adalah melihat ke langit. Boleh insya-Allah? Kalau sekiranya kita dalam rumah, maksudnya kita lihat di atas, lihat ini ke atas. Jadi ini adalah dua perkara yang disunatkan kita melakukannya bila kita membaca doa wudu. Walaupun orang nak katakan kita ni tak betul, tapi tak apa, yang ni kita amalkan sahaja. Sebab kadang-kadang ada orang ni tak faham. Kita angkat tangan begitu misalan. Mungkin ada orang ini dia ingat kalau kat masjid misalan, dia mungkin akan pandang kita lain macam sikit. Wallahualam. Tapi ini adalah sunnah. Disebabkan ini sunnah seperti ini, mungkin tak ramai orang ini yang mengamalkannya. Begitu juga kita lihat dalam doa istisqa, Nabi SAW ada riwayat berkenaan dengan hatta yura ibtaihi. Dia mengangkat tangannya dalam doa istisqa. Dia mengangkat tangannya begitu. Yani dengan mengangkat tangannya sampai atas kepalanya. Begitu juga diriwayatkan dalam Arafah. Apabila dia berdoa berwukuf di Arafah, maka beliau berdoa dengan mengangkat tangannya sedemikian. Jadi ini perkara sebenarnya minggu lepas saya nak membicarakan, tetapi ini saya terlupa. Jadi kita dah habis membicarakan tentang sunat-sunat wudu, dan berkenaan dengan kitab Mughnil Muhtaj, alhamdulillah Akmal ada post dalam grup. Dia punya sedikit fawaid berkenaan dengan perkara-perkara yang disunatkan apabila kita dalam keadaan wudu. Jadi itulah fawaid yang penting, supaya kita dapat rujuk padanya, dapat menambahkan kita punya pengetahuan berkenaan dengan perkara-perkara yang disunatkan kita melakukan dalam keadaan wudu. Sekarang ini insya-Allah kita akan masuk kepada bab ini seterusnya. Al-Imam An-Nawawi dia menamakan bab ini Babu Massil Khuf. Babu Massil Khuf. Ini bab ini berkenaan dengan menyapu al-khuf. Maka berkenaan dengan khuf, kita ada 70 riwayat sahabat, ya. Berkenaan dengan sapu khuf. Menyapu khuf ini agak berbeza sedikit dengan hukum ahkam yang lain, sebab hadis berkenaan dengan khuf ini dia sampai kepada tawatur. Kepada tawatur. Jadi kalau kita ada hadis mutawatir, kalau sekiranya diingkari, maka seseorang itu terjebak dalam kekufuran.
Itu sebab ulama kita mengatakan barang siapa yang mengingkari kesunahan sapu atas khuf boleh membawa kepada kekufuran. Apa sebabnya? Sebab diriwayatkan ini oleh lebih 70 sahabat Nabi SAW. Ini seperti mana disebutkan oleh Imam Baijuri misalan di dalam ini Hasyiah atas Fathul Qarib. Begitu juga Al-Imam Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah, beliau daripada perkara beliau mengatakan diwajibkan bagi seorang Muslim untuk beriman adalah kesunahan sapu khuf. Al-Imam Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah sebut ini tentang khuf. Maka ulama kita mereka mengatakan, kenapa dia membicarakan tentang sapu khuf sedangkan masalah khuf masalah fikih? Tapi dia sebut dalam akidah ni. Antum boleh lihat ni Aqidah Tahawiyah. Sebabnya adalah bila sesuatu hukum itu sampai kepada mutawatir, wajib beriman kepadanya. Wajib ini beriman ini kepadanya. Sebab ini ilmu mengenai dengannya adalah daruri. Ilmu daruri, yakni yang diwajibkan kita beriman. Maka kita tidak ada khilaf ulama berkenaan dengan kesunahan yang disapu ini atas khuf. Berbeza ini dengan golongan ini Syiah. Saya tidak mengetahui sama ada semua mazhab ini Syiah mengingkarinya. Tetapi terkenal daripada perbezaan kita dengan Syiah adalah berkenaan dengan sapu ini ke atas khuf. Itu sebab ada ulama mereka mengatakan beza Sunni dengan Syi'i adalah kita at-taraddi bi syaikhain wal mashu 'ala al-khuffain wa taraddi bil khatanain. Ini tiga perkara ya. Pertama sekali adalah kita taraddi bi syaikhain. Kita mengatakan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an. Ini bila kita sebut nama Sayyidina Umar Al-Khattab, kita mengatakan radhiyallahu. Ini dimaksudkan taraddi. Taraddi bi syaikhain. Syaikhain adalah balik ini kepada Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Sebab ini golongan Syiah mereka tidak menghormati Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Perkara yang kedua adalah wal masu 'alal khuffain. Beza kita dengan Syiah adalah kita sapu atas khuf. Perkara yang ketiga adalah wa taraddi 'ala khatanain. Juga kita mengatakan radhiyallahu an kepada khatanain. Yang dimaksudkan dengan khatanain adalah Sayyidina Uthman dengan Sayyidina Ali. Sebab dalam bahasa Arab perkataan khatan maksudnya, kalau dalam bahasa kita panggil apa? Yakni lelaki yang kahwin dengan anak perempuan kita. Apa dalam bahasa kita panggil? Anak mertua ya. Lelaki yang kahwin dengan anak perempuan kita dalam bahasa Arab dia dipanggil sebagai khatan. Maka taraddi bi khatanain. Nabi SAW anak perempuannya dua berkahwin dengan Sayyidina Uthman. Betul ke tidak? Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu ini berkahwin dengan dua daripada anak perempuan Nabi SAW. Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib ini berkahwin dengan Fatimah Az-Zahra. Maka mereka berdua dikirakan sebagai yakni khatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang ini kita lihat ini berkenaan dengan khuf. Biasa dalam bahasa Arab ini apa yang dimaksudkan dengan khuf adalah sesuatu alas yakni kaki yang diperbuat daripada kulit. Sesuatu yang alas kaki yang diperbuat daripada kulit. Maka kaum Arab zaman dahulu apa biasa mereka melakukan adalah mereka mengambil kulit binatang dan selepas itu mereka menjadikannya sebagai alas kaki. Maka ini dikenali yang ini sebagai khuf. Dalam Islam kita ada hukum ahkam ini yang bersangkut ini dengannya, yang ini kita akan insya-Allah akan membicarakannya. Jadi insya-Allah mungkin kita boleh baca dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallif wa adamallahu naf'a bihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Babu mashil khuf. Babu mashil khuf ya.
Ini adalah mudhaf dengan mudhaf ilaih. Nah. باب مسح الخف يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 بلياليها من الحدث بعد لبس فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوف مدة سفر وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر ساتر محل فرضه طاهرا يمكن اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته وحلالا. Jadi sekarang ini kita lihat Al-Imam An-Nawawi, beliau memulakan bab ini dengan mengatakan yajuzu fil wudu. Yajuzu fil wudu. Jadi perkataan ini yajuzu maksudnya dibolehkan. Dan ini menunjukkan membasuh kaki itu lebih afdal daripada sapu daripada khuf. Maka beliau setelah membicarakan tentang membasuh kaki dalam wudu, maka selepas itu beliau mengatakan wa yajuzu. Yani ia memberi makna kalau kita ditanya misalan mana lebih afdal, kita mengambil wudu dengan basuh kaki ataupun dengan sapu atas khuf, maka lebih afdal adalah kita membasuh kaki. Akan tetapi dibolehkan kalau sekiranya kita nak sapu ini ke atas khuf. Sama ada kita mukim ataupun kita musafir. Jadi seorang mukim pun dibolehkan disapu atas khuf kalau dia nak. Tetapi ada syarat-syarat ini bagi yang disapu yang ini atas khuf. Maka beliau mengatakan yajuzu fil wudu'i lil muqimi yauman wa lailatan. Bagi mukim dibolehkan yang ini 24 jam. Yauman wa laila maksudnya 24 jam. Siang dan malam. Dan mukim, kita tahu ya apa definisi mukim. Kalau kita ditanya misalan apakah yang dimasukkan dengan mukim dalam ilmu fiqh, maka kita kena faham ya. Yang dimaksudkan yang ini dengan mukim adalah seseorang yang berada dalam sebuah negeri ataupun tempat ataupun kawasan tidak lebih ini daripada tidak kurang dari 3 hari dan tidak kurang daripada 3 hari dan kurang daripada 3 hari. Yakni maksudnya kalau seseorang itu berada di sebuah tempat 4 hari dan lebih. Kalau dia berada yang ini 4 hari, tak termasuk yang ini hari sampai dan hari keluar, maka dia adalah muqim. Jadi dia berbeza dengan mustautin. Mustautin adalah orang yang berada di sebuah negeri dan dia tidak musafir kecuali kalau ada hajat. Kalau dalam zaman kita mungkin kita panggil misalan kita citizen sebuah negara misalan. Maka kita ni mustautin di Singapura. Maksudnya kita tidak musafir melainkan kalau betul-betul ada hajat. Sebab rumah kita di sini. Kita punya tempat kehidupan kita yang berada di sini. Maka ini adalah mustautin. Maka tiap-tiap mustautin adalah muqim, akan tetapi bukan tiap-tiap muqim adalah mustautin. Misalan kalau kita pergi ke Malaysia, kita duduk Malaysia satu bulan, kita muqim. Walaupun kita bukan Malaysian. Walaupun kita bukan orang Malaysia. Jadi perkataan muqim berbeza dengan bahasa Melayu ya. Sebab bahasa Melayu pun menggunakan perkataan mukim. Saya bermukim di Singapura, saya bermukim di Malaysia. Tetapi bahasa Melayu bila kita menggunakan mukim, maksudnya menetap. Tetapi dalam ilmu fiqh berbeza. Mukim, bila ulama kita mengatakan mukim, dibolehkan bagi mukim sehari yang ini semalam, tak semestinya seseorang itu, dia berada di negerinya. Mungkin yang ini dia berada di negeri yang lain. Diberikan 24 jam. Dan nanti kita akan membicarakan 24 jam ini bermula daripada bila. 24 jam ini dimula daripada bila. Jadi pertama sekali penulis mengatakan bagi mukim 24 jam, bagi musafir 72 jam. 3 hari bilayaliha. Yang ini maksudnya 3 hari 3 malam. Ini maksudnya 72 jam. 24 jam ini kita kali 24 jam kita kali 3. Selepas itu dia mengatakan bila mula masa ini, maka di sini Imam Nawawi mengatakan minal hadas. Jadi kita underline ya, minal hadas. Ini adalah mulanya muddah. Mulanya masa. Jadi bila kita mengatakan mukim diberikan 24 jam, bilakah bermula 24 jam? Ini pun ramai orang yang ini menanyakan. Ramai orang menanyakan soalan ini. Jadi kita kena faham dengan baik ya. Maka dia bermula dengan hadas. Ini apa maksudnya? Apabila batal wudu. Sebagai misal,
saya sapu misalan, saya memakai khuf misalan ya. Jadi pakai khuf pertama sekali kita kena mengambil wuduk dengan sempurna. Kita kena basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Semuanya kita kena buat. Selepas itu yang ni kita memakai khuf. Misalan kita pakai khuf yang ni pukul 6 pagi. Sebelum kita keluar kerja misalan. Apabila kita setelah kita pakai khuf, maka kita menanyakan soalan, bilakah wuduk kita ini batal? Yang ni misalan satu orang dia pakai khuf pukul 6 pagi. 6 pagi belum lagi mula 24 jam. Misalan dia keluar daripada rumahnya pukul 8 pagi wuduknya batal. Misalan 8 pagi dia pergi tandas. Wuduknya batal 8 pagi. Maka jam yang ni 8 pagi bermula 24 jam. Yang ni maksudnya dibolehkan dia memakai khuf daripada 8 pagi sehingga keesokan hari 8 pagi. Jadi dia boleh sapu atas khuf dia. Jadi mula masanya bukan 6 pagi. Sebab 6 pagi adalah zaman lubsin. Kita panggil zaman masa memakai. 8 pagi adalah hadas. Waktu yang ini hadas. Jadi ini yang dimaksudkan di sini. Selepas itu ada perkara yang tidak disebutkan dalam Kitabul Minhaj. Tetapi disebut yang ini oleh Khatib Syirbini misalan. Dan juga Ibn Hajar. Berkenaan dengan bila kita mengatakan daripada hadas, adakah permulaan hadas ataupun akhir hadas? Di sini kita sedikit khilaf. Kebanyakan ulama kita mengatakan, dan ini pendapat yang mu'tamad, dia adalah akhir hadas. Dia adalah akhir hadas. Yani sebagai misal, kalau saya menanyakan soalan ini kepada antum. Satu orang misalan dia pakai khuf. Dia pakai khuf pukul malam. Dia pakai khuf misalan 11 malam. Selepas itu dia tidur. Dia bangun tidur misalan 5 pagi. Jadi jam berapa mula 24 jam? Dia tidur pukul 11. Misalan dia pakai khuf pukul jam 11. Dia tertidur jam 12. Dia bangun jam 5. Kalau kita mengatakan bermula masa khuf dengan batalnya wuduk, adakah kita kira daripada jam 12 ataupun jam 5? Boleh faham insya-Allah soalannya? Jadi apakah jawapannya, wahai jemaah sekalian? Apakah jawapannya? Ya? 5 pagi. 5 pagi. Kenapa 5 pagi? Siapa yang cakap 5 pagi? Haris. Oh, Haris. Kenapa 5 pagi? Dia bangun. Tadi saya mengatakan apa? Pada akhir ya. Ini yang dimaksudkan kita mengatakan akhir hadas. Sebab kalau kita menanyakan soalan, bilakah wuduknya batal? Jam berapa wuduknya batal? Dia pakai khuf jam 11 malam. Dia tidur jam 12 malam. Jam berapa wuduknya batal? 12 malam. 12 malam, betul ke tidak? Sebab tidur adalah daripada sebab batalnya wuduk. Apabila seseorang itu tidur, batal wuduknya. Tetapi kita tidak kira daripada 12 malam. Kita kira yang ni pukul 5 pagi. Sebab dia bangun yang ni pukul 5 pagi. Jadi 5 pagi ini dia adalah akhir hadas. 12 malam ini dia adalah awal hadas. Jadi kita ada awal hadas dengan akhir hadas. Sebagian ulama kita memberikan misal kencing. Satu orang ini dia pergi tandas. Maka batal wuduknya misalan apabila air kencing keluar daripada kemaluannya. Jadi selama air kencing itu keluar daripada kemaluannya, maka dia sudah bermula awal hadas. Apabila air kencing habis, itulah akhir hadas. Tetapi ini masa yang ini mungkin beberapa saat saja. Jadi untuk kita faham ini perkara ini, misal yang baik adalah kita menggunakan misal tidur. Sebab ada orang mungkin mengatakan kalau kita menggunakan misal kencing, yani orang mungkin mengatakan apa bezanya? Awal hadas dengan akhir hadas ini, beza ini berapa saat?
Tapi kalau kita membicarakan tentang tidur, baru kita faham. Ulama kita maksud misalan, kita kira daripada awal hadas ataupun pada akhir hadas. Maka pendapat yang muktamad, antum take note ya, dia di akhir hadas dan bukan yang ni awal hadas. Al-Imam Ramli pula ada membicarakan satu perkara yang mungkin yang ni akan memeningkan kita sikit. Al-Imam Ramli ni, dia mengatakan misalan, untuk kita menentukan sama ada awal hadas ataupun akhir, ini saya hanya membicarakan yang setakat ini kita berjana knowledge ya. Ia mungkin tak begitu penting. Tetapi kita lihat ini bagaimana ulama kita ini mereka berfikir ya. Imam Ramli yang ni dia mengatakan, untuk kita menentukan sama ada ia dikira pada awal hadas ataupun akhir hadas, kita kena lihat kepada bagaimana dia batal wuduk dia. Kalau sekiranya dia sengaja membatalkan wuduknya, maka ia bermula pada awal hadas. Tapi kalau sekiranya wuduknya yakni batal, bukan yakni dengan sengaja misalan, maka ia dikirakan pada akhir yakni hadas. Ini yang disebutkan oleh Imam ni ada susah sikit ya. Tapi ala kulli hal, Al-Imam Ibn Hajar ini misalan dan Khatib bin Syirmini mengatakan apabila yakni ia habis daripada akhir yakni hadas. Jadi bagi mukim dan bagi musafir. Jadi kita kira yakni apabila yakni berlaku yakni hadas. Jadi dia mengatakan minal hadasi ba'da lubsin. Jadi dia bermula dengan hadas selepas kita memakai khuf. Bukan yakni sebelum, tetapi yakni selepas yakni kita memakai khuf. Fa in masaha hadaran, kalau dia sapu khuf dalam keadaan mukim. Hadar ini di sini maksudnya dalam keadaan mukim, yakni di kawasan yakni tempat ni. Summa safar, jadi dia sapu dalam keadaan mukim, selepas itu dia musafir. Ini adalah situasi yang pertama. Dia sapu dalam keadaan mukim, selepas itu dia musafir. Au akasa, situasi yang kedua adalah dia musafir, dia sapu dalam keadaan musafir, selepas itu dia mukim. Jadi sekarang Al-Imam Nawawi dia membawa yakni dua situasi. Situasi yang pertama adalah dia sapu dalam keadaan mukim, selepas itu dia musafir. Situasi yang kedua dia sapu dalam keadaan musafir, selepas itu dia mukim. Apa dia mengatakan? Lam yastawfi muddata safarin. Jadi kita insya-Allah terangkan satu demi satu dulu. Kita balik ini kepada situasi yang pertama. Sekarang ini misalan kita di Singapura ya. Jadi kita pakai khuf di Singapura. Jadi antum underline perkataan masaha. Maka di sini kita mengambil iktibar bila kita sapu, bila kita masaha. Kita sapu di Singapura ke di Malaysia? Sekarang kita nak pergi Kuala Lumpur misalan. Selagi mana kita berada di Singapura, kita dalam hadar. Hadar ini maksudnya dalam kawasan mukim. Jadi misalan saya pakai khuf jam 6 pagi di Singapura. Selepas itu wuduk saya batal. Pukul 7 pagi. Saya masih di Singapura. Selepas itu saya mengambil wuduk dan saya sapu khuf. Jadi saya sapu khuf ni di mana? Di Singapura. Betul ke tidak? Saya masih di Singapura, belum pergi Malaysia lagi. Maka ini dimasukkan oleh Imam Nawawi pada situasi yang pertama. Iaitu saya sapu yakni khuf di negeri saya. Taib, kalau sekiranya saya sapu khuf dalam negeri, maka saya hanya diberikan 24 jam walaupun selepas itu saya masuk Malaysia. Walaupun selepas itu terus saya masuk JB, misalnya nak pergi Kuala Lumpur misalnya. Saya diberikan berapa lama? Saya diberikan 24 jam daripada masa wuduk saya batal. Dan saya tidak diberikan 72 jam walaupun saya musafir selepas itu. Boleh faham insya-Allah? Walaupun selepas itu yakni saya musafir. Saya dalam perjalanan misalnya pukul 8 pagi saya dah sampai JB dah misalnya. Tapi saya sapu di mana? Saya sapu di Singapura. Jadi disebabkan saya sapu di Singapura, saya nak kena sempurnakan 24 jam. Boleh faham insya-Allah semua? Jadi ini adalah situasi yang pertama, tidak ada masalah. Situasi yang kedua pula terbalik. Sebab Imam Nawawi mengatakan au akasa. Akasa maksudnya terbalik. Yani dia musafir
dan dia sapu dalam keadaan musafir, selepas itu dia mukim. Misalan kita daripada Kuala Lumpur nak balik Singapura. Singapura ini adalah negeri mustautin kita. Jadi kita sapu di Kuala Lumpur. Kita pakai khuf di Kuala Lumpur. Selepas itu wuduk kita batal misalan, dalam perjalanan misalan. Selepas itu kita mengambil wuduk dan kita sapu atas khuf. Kita sapu yang ini atas khuf kita yang ini di Kuala Lumpur. Selepas itu kita sampai Singapura. Apa jadi sekarang? Tadi kita mengatakan bagi musafir diberikan berapa lama? Musafir diberikan 72 jam. Tapi sekarang masalahnya belum sampai 72 jam saya dah sampai Singapura, tempat mustautin. Jadi bila saya sampai Singapura, saya bukan musafir lagi. Jadi sekarang macam mana kita nak kira? Berapa lamakah lagi boleh saya sapu yang ni atas saya punya khuf? Maka di sini apa perlu kita faham adalah apabila kita daripada musafir kepada mukim, kita diberikan 24 jam. Kita tidak diberikan 72 jam lagi. Apabila kita sampai ke Singapura. Tetapi adakah kita diberikan 24 jam yang baru ataupun kita nak kena minus masa yang kita berada dalam kita musafir? Maka di sini Imam Nawawi mengatakan lam yastawfi muddata safar. Jadi saya buat sikit calculation supaya kita faham insya-Allah. Misalan, saya berada di Kuala Lumpur jam 6 pagi. 6 pagi saya pakai khuf di Kuala Lumpur. Selepas itu saya keluar. Wuduk saya batal jam 7 pagi misalan. Dan saya mengambil wuduk. Dan saya sapu atas khuf. Jam 7 pagi. Selepas itu, saya sampai Singapura jam 1 petang. Saya sampai Singapura jam berapa? Jam 1 petang. Tadi kita mengatakan bila kita sampai Singapura maksudnya kita sekarang diberikan sapu khuf bagi masa mukim, iaitu 24 jam. Tetapi kita kena mengambil iktibar berapa lama kita dah menggunakan rukhsah yang ni khuf sebelum itu. Dari sekarang yang ni kita kira. Daripada masa wuduk kita batal 7 pagi sampai kita sampai Singapura, berapa jam? Jadi kalau kita mengatakan jam 1 petang kita sampai Singapura. Jadi daripada 7 pagi sampai 1 petang berapa jam? Ada 6 jam 6 jam. Bila saya sampai Singapura, maka saya sapu atas, masih boleh saya sapu atas khuf lagi. Sebab baru 6 jam, tak ada masalah, 6 jam. Sebab saya diberikan 24 jam. Maka 24 jam saya tolak 6 jam. Dari ada berapa? 18 jam. Maka saya ada 18 jam di Singapura untuk sapu atas khuf saya. Bukan 24 jam, tapi 18 jam. Apa sebabnya? Kita tolak masa kita sapu yang ni atas khuf dalam keadaan kita musafir. Ini adalah keadaan yang jarang berlaku. Sebab Al-Imam An-Nawawi, cara dia tulis, dia mengatakan seolah-olah ini jarang berlaku. Kebiasaannya, orang bila dalam keadaan musafir, biasanya dia dah lepas 24 jam. Kalau dia lepas 24 jam bagaimana? Sekarang misal seperti apa? Misalan saya daripada Thailand. Saya daripada Thailand, maka saya musafir misalan. Saya sapu atau saya punya khuf ini di Thailand misalan. Hari Isnin. Hari Isnin saya di Thailand. Lepas itu saya naik kereta misalan. Pelan sampai Melaka. Sampai Melaka, saya bermalam 1 malam di Melaka. Keesokan harinya saya teruskan nak balik Singapura. Misalan saya sapu hari Isnin. Saya sapu khuf ini hari Isnin. Saya sampai Singapura hari Rabu misalan. Bila saya sampai Singapura, sekarang macam mana? Sebab saya dah gunakan berapa hari ni khuf ini. Rukhsah khuf dah berapa hari saya gunakan? Daripada hari Isnin sampai hari Rabu. Yang ini saya dah gunakan 48 jam.
ataupun lebih daripada 48, misalan yakni 48 ataupun lebih daripada 48. Apabila saya sampai yakni di Singapura, saya sudah tidak ada masa lagi untuk saya sapu atas khuf. Sebab saya telah menggunakan masa tersebut. Boleh insya-Allah? Maka di sini Al-Imam Nawawi dia mengatakan lam yastawfi muddata safar. Ya, ini apabila dia sapu yang di atas dia punya khuf, dia belum lagi habis masanya dalam keadaan yang musafir, dan dia sudah menggunakan lebih masa mukim. Kalau sekiranya dia belum lagi menggunakan masa mukim, yakni kurang daripada 24 jam, maka dia boleh meneruskan sapu yang di atas yang dia punya khuf. Boleh insya-Allah? Ustaz, kalau dia balik hari Selasa macam nak kira? Selasa bagaimana? Sekarang kita lihat dia dah habis 24 jam ke belum? Kalau sekiranya dia sebenarnya mudah saja. Dia punya soalannya, saya hanya memberikan misal tadi 2 hari ya. Tapi dia tak semestinya 2 hari. Soalan yang kita menanyakan sekarang, bila dia dalam keadaan musafir, dia sudah menggunakan 24 jam ke belum? Kalau sekiranya dia sudah menggunakan 24 jam, maka dia dah tak ada masa lagi untuk sapu atas khuf ini. Dia bila sampai di Singapura, sudah tidak ada rukhsah ini bagi sapu atas khuf. Dia nak kena ambil wuduk lagi sekali. Kalau dia ada wuduk, dia setakat basuh kakinya sahaja. Dan selepas itu dia pakai balik khufnya untuk dia memula 24 jam yang baru. Sebab ini dia telah sapu atas khuf ini 24 jam. 24 jam ataupun lebih. Boleh insya-Allah? Taib, teruskan. Afwan, antum dah baca ni ya. Selepas itu beliau mengatakan yang ini tentang syarat yang sapu atas khuf. Beliau mengatakan wa syartuhu an yalbasa ba'da kamali tuhrin. Ini seperti mana kita belajar dalam kitab Safina, kitab Muqaddimah. Syaratnya adalah kita pakai khuf ini apabila kita mengambil wuduk dengan sempurna. Apa maksudnya dengan sempurna? Maksudnya kita telah basuh kedua-dua kaki. Kita telah membasuh yang ini kedua-dua kaki. Satiran mahalla fardin. Syarat ini yang kedua adalah khuf ini dia mesti menutupi bahagian yang wajib. Yang ini maksudnya bahagian kaki hingga ke atas buku lali. Kalau sekiranya khuf itu misalnya yang ini seperti kasut yang kita pakai, tak tutup buku lali, tidak sah. Dijadikan sebagai khuf. Yumkinu tiba'u masyi fihi. Ini yang diperlukan, yang disyarah yang ini dengan terperinci. Sebab ini biasanya bahagian ini yang banyak orang salah faham. Apa yang salah fahamnya? Sekarang misalnya baru-baru ni ada orang bikin stokin yang kuat. Jadi soalannya adalah, adakah stokin ini boleh digunakan sebagai khuf? Kalau kita ada stokin misalan yang waterproof, yang tutup sampai atas buku lali, dan dia kuat misalan. Tapi kita nak tahu sekarang adakah dia dibolehkan dijadikan sebagai khuf ataupun tidak? Sebab syaratnya adalah ia boleh digunakan bagi mukim dan musafir selama dia dalam keadaan safar. Dan stokin itu dapat tahan, ataupun khuf itu ini boleh dapat tahan. Jadi kita lihat apa beliau mengatakan di sini. Yumkinu tiba'ul masyi fihi litaraddudi musafirin lihajatihi. Al-Imam Nawawi ini sebut ini musafir. Jadi musafir ini dalam bab khuf, dia diberikan berapa jam? Dia diberikan 72 jam. Jadi di sini Imam Nawawi ini mengatakan, bagi musafir, kalau dia pakai yang ini khuf, dan ini takdir musafir zaman dahulu, bukan musafir zaman sekarang. Ini lagi satu perkara kita nak kena faham ya. Sebab musafir zaman sekarang naik kapal terbang dan sebagainya tidak boleh disamakan dengan zaman ini dahulu. Musafir pada zaman dahulu misalan, bila dia berpergian selama 3 hari. Dalam satu hari berapa jam dia berjalan? Adakah maksudnya 72 jam kita mengatakan berjalan kaki selama 72 jam, yang ni tak ada manusia boleh buat sedemikian? Betul ke tidak?
Tak ada orang ini boleh berjalan kaki selama 72 jam. Sebab ada orang ini fahamannya begitu. Sebab sekali ada orang menanyakan soalan berkenaan dengan stokin ini. Ada orang ini mengatakan, tapi kalau kita jalan selama 72 jam, mungkin yang ini dia boleh koyak. Ini adalah perkara yang salah. Bukan maksudnya kita mengatakan berjalan kaki hingga 72 jam. Tetapi soalannya adalah selama 3 hari, misalan, musafir ini pada zaman dahulu, dia berjalan kaki selama berapa jam dalam satu hari? Yang ini misalan dia tidur 8 jam. Dia tidur yang ini 8 jam. Selepas itu yang ini dia berkemah misalan. Mungkin yang ini dia, dan selepas itu dia naik untanya ataupun dia naik kudanya. Betul ke tidak? Mungkin kita mengatakan dalam satu hari dia berjalan kaki selama 4 jam. Dia berjalan kaki selama berapa jam? Wah, jemaah sekalian. Boleh antum semua boleh faham insya-Allah? InsyaAllah. Dia berjalan kaki yang ni berapa jam? 4 jam dalam satu hari. Jadi 4 jam kita kali 3. Berapa jam kita dapat? Kita dapat 12 jam. Jadi soalannya kita menanyakan sekarang misalan, kalau sekiranya kita berjalan kaki selama 12 jam, adakah khuf ini dapat bertahan ke tidak dapat bertahan? Ini soalannya. Kalau kita mengatakan ia dapat bertahan, maka sah kita menjadikannya sebagai khuf. Kalau sekiranya ia tidak dapat bertahan, maka ia tidak dibolehkan dijadikan ini sebagai khuf. Boleh insya-Allah, saya harap ini antum dapat hafal definisi ini. Boleh insya-Allah? Ustaz. Ya. Yang ini bagi tak kira dia musafir, dia punya khuf boleh tahan selama inilah kita cakap apa 12 jam macam itu. Ya, betul. Gitu. Tak, bagi mukim ini berbeza. Sekarang mukim ini misalan. Ini soalan yang baik ya. Kita di Singapura misalan kita mukim, satu hari kita jalan berapa lama? Kita bicarakan misalan orang yang bekerja. Orang yang bekerja biasa misalan. Agak-agak berapa jam? Ada saudara tahu? 5 jam. Berapa? 3 jam. 3 jam. Jadi kita mengatakan misalnya kita menanyakan misalan 3 jam kalau kita berjalan dengan khuf. Adakah dia dapat bertahan ke tidak? Maka dengan itu kita boleh sapu yang ni atas khuf. Jadi ini adalah syaratnya. Dia mengatakan yumkinu tiba'ul mashi fihi litaraddudi musafirin lihajatihi. Yakni bagi jalannya, yakni seorang musafir untuk hajat-hajatnya. Zaman dahulu ini hajat musafir misalan cari air, cari ini kayu api, misalan cari makanan. Ini adalah hajat ini musafir pada zaman dahulu. Qila dikatakan wahalalan. Ini qila yang ini maksudnya adalah pendapat yang lemah ya. Yakni dikatakan juga syarat bagi khuf dia mesti halal. Apakah yang dimaksudkan dengan khuf yang halal? Yang dimaksudkan dengan khuf yang halal maksudnya khuf yang bukan dirompak ataupun dicuri. Yakni ada pendapat mengatakan kalau sekiranya khuf itu adalah khuf yang dicuri, tidak sah sapu atas khuf. Tapi ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang mu'tamad tetap sah. Tetapi perbuatan berdosa, yakni perbuatan mencuri berdosa, tetapi sapu atas khuf ini sah. Kalau dia melakukan solat, sah ini solatnya. Wala yujzi'u mansujun. Tidak sah memakai khuf yang mansuj. Apakah yang dimaksudkan dengan khuf ini yang mansuj? Mansuj ini dalam bahasa Arab, apabila kita ambil benang dan kita jahitnya menjadi kain, ini mansuj. Boleh insya-Allah? Ini adalah mansuj. Kita ada beza di antara mansuj dengan ghazal. Mansuj dengan ghazal. Mansuj adalah kita membuat jahitan begini. Ini yang biasa pakaian yang kita pakai. Jadi pakaian yang kita pakai ini adalah mansuj. Dalam bahasa kita apa kita panggil? Tekstil. Bukan mansuj ini dialah perbuatan. Ini
perbuatan untuk menjadikan benang sebab menjadi pakaian. Kita memanggil dia nasjun. Mansuj adalah benda yang dinasaj. Jadi dia berbeza dengan ghazal. Ghazal ini kita mengambil benang weaving. Ya, yakni weaving, yakni kita mengambil benang, lepas itu kita menjadikannya sebagai kain. Dia berbeza dengan ghazal. Ghazal ini dia mencantumkan benang. Manakala mansuj dia menjadikan ini benang tersebut ini sebagai kain. Maka di sini Imam Nawawi mengatakan kalau kita ada khuf yang mansuj, ia tidak sah. Kenapa? Sebab air boleh masuk ke dalamnya. Yani misalan, kalau saya ada kain seperti ini misalan, kain yang dijahit ya. Biasa kain yang dijahit dia ada lubang kan? Walaupun lubangnya kecil, tetapi dia tidak dapat menahan air daripada menembusnya. Itu sebab ia tidak sah. Itu sebab ini ia tidak sah. Jadi kalau kita menggunakan khuf daripada kain misalan, tidak sah ini khuf. Maksudnya di sini adalah dia mesti waterproof. Kita kena lihat ini kepada material. Kalau sekiranya material zaman sekarang kita panggil sama ada dia waterproof ataupun dia bukan waterproof. Kalau dia bukan waterproof maka tidak sah. La yamna'u ma'an fil asah. Yakni dia tidak dapat mencegah yakni air daripada memasukinya. Dan ini adalah pendapat yang asah. Muqabil asah yakni tetap sah. Muqabil asah yakni tetap yakni ia merupakan yakni sesuatu yang sah. Selepas itu beliau mengatakan wala yujzi'u la jurmuqani fil adhar. Jadi yang pertama dia mengatakan kalau sekiranya dia mansuj maka tidak sah. Sebab ini dia tidak dapat menahan air daripada memasukinya. Ini adalah perkara yang pertama, menurut pendapat yang sah. Perkara yang kedua adalah berkenaan dengan la jurmuqan. Di sini kita ada satu nama yang dikenali sebagai jurmuq. Antum tulis ini, jurmuq yang dimaksudkan adalah khuf atas khuf. Boleh kita tulis ini? Jurmuq adalah khuf atas khuf. Al-khuf fawqa khuf. Maka Al-Imam Nawawi mengatakan di sini, kalau seorang ini dia pakai dua khuf dan dia sapu atas khuf yang di atas, tidak sah sapuan ini. Ini juga kita belajar dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah. Betul ke tidak? Antum ingat masalah ini? Kalau satu orang ini dia pakai dua khuf, dua-dua kuat. Dia sapu yakni pada khuf yakni yang di atas, maka tidak sah. Kenapa tidak sah? Siapa tahu? Kenapa yang ini tidak sah? Ini tak masuk Apa dia? Wajib. Air tidak masuk? Yang wajib adalah bawah khuf pertama. Sebab bila kita pakai khuf, yang dikira adalah khuf yang ada pada kaki kita. Jadi apa yang wajib adalah kita sapu khuf yang pertama, bukan khuf yang di atasnya. Kalau kita sapu khuf di atasnya, maksudnya air tak sampai kepada khuf yang bawah, maka ia tidak sah. Maka ini adalah misal kalau sekiranya kedua-dua khuf adalah khuf yang kuat. Dalam kitab Fathul Qarib dengan kitab Umdah, dia membahaskan tentang 4 jenis jurmuq. Jadi mungkin kita boleh tulis ini. Imam Nawawi dalam Minhaj hanya membicarakan satu jenis. Khuf kedua-duanya kuat. Itu sebab dia mengatakan di sini tak sah. Jadi antum tulis. Yang pertama adalah kedua-duanya adalah kuat. Ini seperti mana disebut dalam kitab Minhaj. Kalau sekiranya kedua-duanya khuf yang kuat. Apa maksud khuf yang kuat? Yakni maksudnya kedua-duanya
boleh dijadikan sebagai khuf. Jadi ini adalah situasi yang pertama. Kita nak kena sampaikan air pada khuf yang ada di bawah. Kalau kita sapu pada khuf yang di atas, maka tidak sah. Ini adalah yang pertama. Yang kedua, salah satu daripada khuf tak kuat. Misalan, khuf yang di atas, khuf yang tidak kuat. Khuf yang di bawah adalah khuf yang kuat. Maka diwajibkan kita sapu di bawah. Situasi yang ketiga adalah khuf yang dekat atas, khuf yang tidak kuat. Khuf yang di atas, khuf yang kuat. Khuf yang di bawah adalah khuf yang tidak kuat. Maka dengan ini sah kalau kita sapu khuf yang di atas. Sebab ini khuf yang di bawah tidak boleh dijadikan sebagai khuf. Maka yang menjadi hukum khuf adalah khuf yang di atas, bukan khuf yang di bawah. Boleh insyaAllah? Situasi yang keempat adalah kedua-duanya tidak kuat. Maka kedua-duanya tidak boleh jadikan sebagai khuf. Jadi yang pertama adalah kedua-duanya kuat. Yang kedua adalah bahagian bawah kuat, bahagian atas tak kuat. Yang ketiga adalah bahagian atas kuat, bahagian bawah tak kuat. Yang keempat adalah kedua-duanya tidak kuat. Boleh insyaAllah, ini adalah 4 situasi bagi khuf. Disebut dalam kitab Umdah misalan. Al-Imam Nawawi hanya sebut bahagian yang pertama saja. Tak kuat dari segi apa? Misalnya dia koyak. Misalan, khuf itu koyak. Air boleh tembus. Ataupun dia memakai khuf daripada kain. Dia memakai khuf yang di bawah, yang ini dia pakai daripada kain. Khuf yang di atas daripada kulit. Ini khalas, kita mengatakan tak ada masalah. Dia boleh sapu di atas. Walaupun ini ia tak kena di bawah. Sebab di bawah ni kita tak mengambil iktibar sama sekali. Sama hukumnya dengan stokin. Walaupun dalam mazhab Hambali mereka mengatakan boleh sapu atas stokin. Dengan syarat ini stokin itu lemah. Ini pun diamalkan juga di Singapura misalnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak dibolehkan. Seperti mana Imam Nawawi mengatakan mansuj termasuk stokin. Betul ke tidak? Mansuj ini termasuk yang ini stokin. Yang ini walaupun ini ia tebal sebab air boleh tembus. Ini misal stokin yang kita ada, misal bagi khuf yang tidak kuat. Ataupun koyak misalan, koyak dan tidak dijahit. Khuf itu koyak dan tidak dijahit. Maka ini adalah khuf ini yang tidak kuat. Yang tidak sah dijadikan sebagai khuf. Wa halalan wala yujzi'u mansujun wa la yamna'u ma'an fil asah la jurmuqan fil adhar. Maka ini adalah pendapat yang adhar. Yang mana penulis ini mengatakan yakni tidak sah. Pendapat ini muqabil yang mengatakan yakni sah. Kalau sekiranya kedua-duanya kuat yakni. Maksudnya dia sedang membicarakan yakni tentang situasi situasi yang pertama. Taib. Teruskan. Wa yajuzu مشقوق قدم شد في الأصح ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض إلا أسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب. Maka dia mengatakan wa yajuzu mashququ qadamin. Yakni maksudnya kalau kita ada khuf yang mana bahagian qadam. Qadam ini bahagian tumit ya. Bahagian qadam itu koyak. Tetapi syudda dijahit. Ini adalah misal kalau kita ada khuf yang koyak dan kita menjahitnya. Sah kita menggunakan sebagai khuf. Walaupun pada asalnya dia koyak. Dan kita menjahitnya. Dan biasanya bila kita jahit, dia ada lubang-lubang kan, air boleh tetap masuk. Tetapi ini dimaafkan. Jadi bahagian yang dijahit dimaafkan. Yang ini maksudnya air tetap boleh tembus. Tadi bila dia mengatakan tentang mansuj, dia mengatakan air tak boleh tembus. Tapi di sini kalau dia jahit, tentu sekali air boleh tembus. Dan ini dimaafkan
maka sah ia dijadikan sebagai khuf mengikut ini kepada pendapat yang asah. Dan disunatkan kita sapu bahagian atas dan bawah. Di sini ada perkara yang kita nak kena berjaga-jaga sikit ya. Sekarang Al-Imam Nawawi dia memulakan dengan membicarakan tentang kesunahan sebelum dia membicarakan tentang kewajipan. Dia mengatakan disunatkan kita sapu atas dan bawah. Apa maksud ini atas dan bawah? Sekarang yang ini misalan ya. Misalan ini khuf. Ini kaki lah misalan ya. Jadi telapak ini telapak kaki kita kan? Ini bahagian atas. Maka disunatkan kita sapu atas dan bawah. Bawah ni maksudnya apa? Bahagian telapak kaki. Dan disunatkan kita sapu khututan. Tidak disunatkan kita sapu begini. Nampak tak? Ini bukan cara sapu khuf. Ini bukan cara kita sapu. Tapi bagaimana kita nak sapu khututan? Khututan maksudnya kita menjadikan jari kita begini. Kita sapu kalau daripada atas, daripada ujung jari ke atas. Kalau daripada bawah, daripada kita punya akib. Kita punya apa? Kita punya tumit. Kita sapu ke depan. Juga yang ni khutut. Bukan yang ni kita sapu. Jadi disunatkan kita sapu di atas dan disunatkan kita sapu di bawah. Ini yang dimaksudkan di sini. Beliau mengatakan, wa yusannu mashu a'lahu wa asfaluhu khututan. Khututan yang ini maksudnya kita sapu begini. Bukan yang ini begini. Dan ulama kita mereka mengatakan hikmah ni adalah supaya kita tidak merosakkan khuf. Sebab khuf ini kalau kita menggunakan banyak air, maka dia boleh rosak. Jadi caranya adalah kita melakukan dengan khutut. Wa yakfi musamma mashin yuhadil farda. Selepas itu dia membicarakan kefarduan yang minimum bagi sapu yang di atas khuf. Bahagian yang wajib ini bila kita sapu atas khuf adalah bahagian di atas dan bukan bahagian di bawah. Dan kadar yang paling minimum adalah sekecil-kecil kita punya jari. Satu orang ini misalan dia saat nak sapu atas khuf dia misalan dia basahkan jarinya, lepas itu dia sapu satu jari begini. Ini adalah kadar yang paling minimum. Tapi yang wajib dia mesti sapu atas, bukan bawah dan bukan tepi. Sebab kita punya khuf kita ada bawah dan juga kita ada, ini kita panggil harf. Tepi juga tidak sah. Dia nak kena sapu atas. Jadi dia mengatakan wa yakfi musamma mashin yuhadhil farda. Al-fard bahagian atas ini bahagian fard. Jadi mana-mana bahagian di bahagian atas sah kita sapu. Misalan saya sapu di bahagian ujung kat sini. Nampak tak? Saya sapu di bahagian ujung ataupun saya nak sapu di bahagian dekat kepada saya punya tulang kering misalan. Ataupun saya nak sapu bahagian tengah. Tidak ada masalah. Yang penting saya sapu bahagian fard, yakni bahagian atas ini. Ini maksudkan dengan bahagian fard ni dalam menyapu khuf. La asfaluhu. Tapi kalau saya sapu hanya bawah saja tidak sah. Itu sebab Sayyidina Ali bin Abi Talib ini mengatakan kalau agama ini kita ada dalam kitab Bulughul Maram misalan, Imam Ibn Hajar menukilkan pendapat Sayyidina Ali. Dia mengatakan kalau agama ini berdasarkan dengan akal, maka sapu bawah khuf lebih layak daripada menyapu di atasnya. Antum pernah dengar ini tak? Dalam bahasa Arab, lau kana dinu bil aqli lamasu asfali suf lamasu asfalil khuf aula min a'lahu. Kalau agama ini berdasarkan dengan akal, maka sapu bawah khuf ini lebih layak daripada sapu di atas. Apa sebabnya? Sebab kalau kita menandakan misalan khuf ini, mana yang sepatutnya kita sapu? Biasa kalau kita sapu bahagian yang kotor. Dan bahagian bawah khuf yang bahagian yang kotor, bukan atas. Tetapi yang diwajibkan adalah kita sapu bahagian atas. Bahagian bawah hanya disunatkan saja. Boleh insya-Allah? Jadi dia mengatakan illa asfala rijli wa aqibaha fala 'alal madhhab. Jadi kalau dia sapu bahagian asfala rijli, yakni bahagian bawah kaki, ni telapak kaki,
ataupun aqib, yakni bahagian belakang, maka tidak sah. Sebab ia bukan bahagian atas khuf. Dia adalah bahagian bawah dan belakang tepi. Ini semua ini tidak sah. Jadi yang diwajibkan hanya bahagian atas. Teruskan. Itu harfuhu كأسفله والله أعلم ولا مسح لشاك في بقاء المدة فإن أجنب وجب تجديد لبس ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه وفي قول يتوضأ. Al-Imam An-Nawawi dia mengatakan qultu harfuhu ka asfalihi. Maka ini adalah tambahan daripada Imam Nawawi. Sebab Al-Imam Rafi'i dia mengatakan dia membicarakan tentang asfal dengan aqib. Al-Imam Nawawi dia mengatakan ada lagi perkara yang kita nak kena tambah. Dia mengatakan qultu harfuhu. Apakah yang dimaksudkan dengan harf? Kita kalau ada kasut, harf yang dimaksudkan adalah bahagian tepi. Dia adalah bahagian tepi. Bukan bawah, bukan atas, tapi bahagian tepi. Kalau satu orang ini misalan, dia sapu bahagian tepi, khuf. Boleh faham? Maka Imam Nawawi mengatakan ke asfalihi. Hukumnya hukum bawah. Maksudnya tidak sah. Kalau dia sapu yang ini di tepi hu. Ini yang dimaksudkan dengan harf. Sama seperti dalam bab wuduk, misalan kita membicarakan tentang harf kan, berkenaan dengan telapak tangan. Kita mengatakan telapak tangan ini, kalau bahagian tepi ini kena kemaluan, tidak batal wuduk. Ini yang dimaksudkan dengan harf kan. Jadi harf ini maksudnya yang bahagian yang ini tepi. Harfuhu ka asfalihi wallahu a'lam wala masha li syakin fi baqa'il muddah. Tidak sah bagi orang yang syak tentang sama ada masa masih ada lagi ataupun tidak. Maka dia tidak boleh sapu atas khuf. Sebab pertama sekali, sapu atas khuf ini adalah rukhsah. Dan sapu atas khuf ini bukan asal. Sebab asal adalah basuh kaki. Jadi itu sebab kalau dia syak, dia nak kena kembali kepada asal. Apakah asalnya? Dia kena basuh kaki. Yakni maksudnya misalan mukim. Dia batal wuduk. Lepas itu dia sapu atas khuf. Selepas itu dia syak. Sama ada dah 24 jam ke belum 24 jam. Kita mengatakan khalas. Dia dah tak boleh sapu lagi. Sebab dia sudah syak. Sama juga dengan musafir. Misalnya dia syak. Aku ni dah 22 jam ke belum 20 jam. Sebab biasa orang lupa kan. Jam berapa yang ni wuduk aku batal 3 hari yang lepas. Yang ni mungkin dia terlupa. Dia tahu pada waktu pagi. Tapi dia tak tahu. Pukul 8 pagi ke. Pukul 10 pagi ke. Pukul 11 pagi ke. Dia syak misalnya 2-3 jam. Beza. Maka dia tidak boleh sapu lagi. Sebab dia nak kena wajib kembali kepada asal. Dia nak kena basuh yang ni kakinya. Wala mashali syakin fi baqa'il muddati fa in ajnaba. Seterusnya penulis mengatakan kalau dia dalam keadaan junub. Bagaimana kalau orang yang pakai khuf selepas itu dia dalam keadaan junub? Wajaba tajdidu lubsin. Maka diwajibkan yakni dia membukanya untuk dia mandi hadas. Dan selepas itu yakni dia pakai balik dalam keadaan yang baru. Yakni pakaian yang baru. Pakaian khuf yang baru. Wa man naza'a wa huwa bi tuhril mashi ghasala qadamaihi wa fi qaulin yatawadda. Ini adalah dalam keadaan yang mana kalau sekiranya seorang itu ada wuduk, selepas itu dia pakai khuf, lepas itu wuduknya batal, lepas itu dia mengambil wuduk dan dia sapu atas khuf. Lepas itu dia buka khufnya. Sekarang dia masih ada wuduk ke tidak ada wuduk? Wah jemaah sekalian. Boleh faham? Jadi macam mana sekarang? Dia boleh solat tak? Dia dah sapu atas khuf, selepas itu dia buka khuf. Apa dia kena buat? Maka di sini Imam Nawawi yang mengatakan ghasala qadamai. Yakni wajib dia basuh kakinya. Tak diwajibkan dia mengambil wuduk daripada awal. Wa qila wa fi qaul yakni ada qaul yatawadda, yakni dia nak kena mengambil wuduk daripada awal. Tetapi ini bukan pendapat yang dipilih dalam mazhab. Wallahu alam bissawab. Boleh insya-Allah. Dengan itu kita dah habis membicarakan
bab masil khuf. InsyaAllah pada kali yang akan datang, minggu depan kita tak ada kelas sebab minggu depan Raya Haji kan. Ini pun ada khilaf saya dengar. Saya pun tak tahu apa dia punya ni. Wallahualam, Ustaz Imran ada mengatakan sesuatu dalam grup. Saya pun sebab saya pun tak tahu. Tapi saya pun tak tahu actually apa masalah dia. Wallahualam. Tapi ala kulli hal, minggu depan kita tak ada kelas ya. InsyaAllah kita sambung lagi 2 minggu. Mungkin lagi 2 minggu kita boleh masuk kitab Usulul Fiqh. Dan saya tak tahu kalau ada siapa-siapa jemaah kita yang nak hadir kelas ini, tak ada masalah. Kita boleh kasih link. Mereka boleh ikuti, tak ada masalah ya. Jadi insyaAllah dengan ini kita berhenti di sini bagi pengajian ini pada hari ini. Melainkan kalau ada siapa-siapa ada soalan. Ustaz, nak